kita faham kita masih lagi dalam PKP, masih lagi tengah menandangi isu pandemik COVID-19 ni. Tapi bermula esok kan, kita ada PKPB kan. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang diumumkan oleh Perdana Menteri kita. Tapi kena ingat semua, kita kena juga ambil tahu kalau siapa-siapa yang tak ada kepentingan untuk berada di luar, kita boleh bekerja daripada rumah, tolong duduk kat rumah. Tapi untuk hari ini, kita bawakan seorang tetamu yang cukup istimewa ni, yang datang juga ujung-ujung minggu ni kan. Cukup istimewa. Kita nak lihat ada siapa di pintu kita. Siapa yang kita ada tu? Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? YB Dato' Saifuddin Abdullah. Cuk. Tok. Rasa kasut basketball lah. Allah, Dato'. Dato' berkenan sebelah, Tok. Dato' silakan, Dato'. Ada yang Kita ada YB Dato' Saifuddin Abdullah, Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Dato', terima kasih sebab datang hujung-hujung minggu dan juga pagi Ahad ni, Dato'. Okey, Dato', bulan puasa ni okey? Alhamdulillah. Tapi tadi tengok fast dok buat apa tu, macam itu waktu bila pagi tadi ke sahur ke yang nak berbuka semalam? Itu kita tengok dia gelap-gelap sikit malam aku. Jangan siang macam tu, Dato'. Jangan siang. Kita di Board Komputer pun sebenarnya dah lama tak terima tetamu kan, tapi kita sangat beruntung hari ini kita bersama dengan Dato' Saifuddin. Sihat tak hari ini kita? Alhamdulillah. Dan Dato', saya rasa sekarang ni rata-rata rakyat Malaysia semua tengah sibuk bercerita pasal esok dah PKPB, dah PKPB. Jadi kita terus nak bertanya je lah, Dato'. Sebelum tu nak tanya pasal mungkin kerisauan dan mungkin persoalan, kita cubalah jadi macam membawang sikit, Dato'. Bila COVID-19 nak habiskan negara kita ni, Dato'? Tu soalannya. Sebenarnya bukan saja di negara kita. Di seluruh dunia, ya. COVID-19 ini kita tak tahu bila dia akan tamat. Dan kita ada PKP 4 dijadual tamat pada 12 Mei. Betul. Katalah PKP 4 tamat pada 12 Mei bukan kerana dah tak ada langsung jangkitan. Sebagaimana yang disebut oleh Dato' Noor Hisham, ya, jejaka paling popular sekarang. Jealous saya. Apa namanya? Soalnya bukan soal kita tunggu sampai kosong jangkitan sehari ataupun tiada kes baru. Yang penting ialah PKP ialah untuk meratakan keluk itu. Dan ini kita sudah dapat lakukan. Dan itu adalah sebahagian besar kerana majoriti rakyat termasuk orang muda dia patuh kepada arahan PKP supaya kita jangan kita adakan social distancing, basuh tangan selalu, kemudian jaga kesihatan. Jadi kalau kita tertib dan kalau kita patuh kepada arahan itu, saya fikir kita boleh atasi masalah. Baik, Datuk, meratakan tu maksudnya dia tak adalah naik melonjak tinggi turun rendah. Dia kan ada cerita gelombang ni. Gelombang kan, dia wave tu. Jadi keluk dia tu begitu. Nampak kan? Itulah saya nampak. Dia tak adalah naik tinggi tu tak ada. Jadi yang penting ialah kalau dia naik pun dia itu yang dikatakan meratakan. Jadi meratakan. Misalnya dalam hampir 10 hari kalau saya tak silap dia bawah 100. Jadi semalam ada orang terkejut, semalam lebih 100. Tetapi dia masih dalam keluk yang agak rata, dan yang pentingnya kita punya angka itu semakin menurun. Jadi keluk kita merata dan mula menurun. Jadi sebab itu apabila kita bincang dengan Kementerian Kesihatan dan kita ikut protokol yang WHO, maka kerajaan buat PKP B. Orang pun pening sekarang ni. Ada PKP, lepas ada PKP D. Itu yang diperketat. Itu kawasan merah ni. Kawasan merah. Tapi sini tak ada hijau. Ada dekat Kopitiam tadi macam hijau sikit. So, yang PKP, dia begini. Pertama, kita masih dalam PKP. Betul. Kita tak longgarkan PKP itu. Yang ada ialah PKP bersyarat untuk kawasan hijau saja. Kawasan merah masih lagi PKP PKP yang diperketatkan. Yang kedua, kita tak ada pilihan, kita rugi sehari 2.4 bilion kalau ekonomi tak digerakkan.
Dan ini bukan sahaja ekonomi untuk kilang-kilang yang besar-besar, termasuk Makcik Kiah, termasuk Pak Saleh dan sebagainya. Jadi kita melihat semua tu. Jadi kalau kita tak buka, katakanlah untuk sebulan lagi 1.8 juta rakyat Malaysia hilang pekerjaan. Jadi Datuk, just nak tanya, adakah itu antara sebab yang kita laksanakan PKPB pada 4 Mei ni? Okey. Tarikh 4 Mei tu pun besok kan? Besok. Tapi sebelum tu nak ucapkan selamat Hari Kebebasan Akhbar. Kepada semua teman-teman wartawan. Terima kasih. Dan pengamal media. Sama-sama kita. Besok bukan bermakna semua orang mesti mula. Besok itu ialah tarikh kita membenarkan kegiatan ekonomi berjalan. Ya. Dan itu pun dengan syarat-syarat yang ketat. Misalnya kalau dalam orang tanya dalam restoran. Kalau dalam restoran itu tak bolehlah nak duduk ramai-ramai begini misalnya. Dan bagi kilang, bagi tempat-tempat production, mereka tetap kena jaga SOP yang sangat ketat. Jadi dia bukan bermakna besok semua orang kena mula, tak. Ya. Saya tahu ada orang yang pemilik kedai Dobby. Dia tak mula besok. Dia mungkin lusa pun dia belum mula lagi. Betul. Sebab dia harus bersihkan kedai dulu. Besok baru nak pergi beli alat suhu, pemeriksa suhu, nak beli hand sanitizer, nak latih dulu pekerja. Jadi mungkin beberapa hari. Jadi bukan bermakna dia bukan mudah boleh terbuka macam tu lah, Datuk. Ya, ada syarat-syarat dia, kan? Ada SOP. Kalau kita tengok laman web Majlis Keselamatan Negara itu, bagi setiap sektor tu dia ada dia punya SOP dia. Misalnya, dan dia beritahu kat situ. Misal kata kalau di bangunan yang ada tangga, dia ada pula kaedah nak naik tangga, turun tangga. Jadi untuk mengelakkan daripada berselisih rapat dan sebagainya. Jadi syarat-syarat itu penting. Betul. Ya. Itu yang kena tahu benda tu dulu. Sebab itulah bukannya besok, maksudnya besok semua buka atau tak ada macam tu. Tidak. Datuk, just nak tahu bagaimana pula, apakah yang sebenarnya akan dijangka untuk kita dah bermula PKPB ni, yang boleh kita rakyat Malaysia tahu bermula 4 Mei sampai ke 12 Mei, barangkali kita boleh tahu something yang kita lihat impact dia macam mana ke depan ni. Dia begini ya. Inilah orang Melayu kata suasana ini menyebabkan kalau telan mati mak, kalau di luar mati ayah. Ya. Bila kita sebagai kerajaan nak buat keputusan itu, kita fikir dan kita runding dengan banyak pihak. Kita tahu misal kata kalau kita tak gerakkan semula ekonomi, Menteri Keuangan guna istilah restart, ya. Perdana Menteri pun kata restart. Kalau tidak dimulakan semula, maka akan berlaku banyak kerugian, ya, orang hilang kerja dan sebagainya. Dan semua ini nantinya akan menyusahkan kita juga. Tapi kalau dibuka, bagaimana dengan soal kesihatan? Ya? Jadi kita menilai dan kita mengatakan bahawa baik PKP masih berjalan. Keduanya, kita bukan buat keputusan yang mudah. Kita buat keputusan yang sebijaksana mungkin dan berimbang. Sebab itu, bukan semua sektor buka. Sekolah masih tutup. Betul. Ada sektor sosial yang masih belum dimulakan. Saya pegang kasut ni sebab ini Nike Air. Ini memang kasut basketball betul. Saya pemain bola keranjang. Walaupun sekarang dah tak berapa. Nak main tak boleh lah sebab ini sukan yang tak dibenarkan buat masa ini sebab dia pasukan dia ada kontak, ya. Jadi kita harus itu, dan akhirnya ialah kita sendiri. Misal kata katakanlah kita pergi kerja kan, macam you orang lah, balik janganlah lepak kedai mamak. Balik rumah terus. Kalau nak lepak pun duduk jauh misalnya. Dan ada pula SOP yang dikenakan dekat kedai mamak tu. Dia ambil nombor, dia ambil nama dan sebagainya. So ada orang kata buat apa? Ini adalah precaution. Kalau berlaku apa-apa, kita tahu nak hubungi dan sebagainya. So ada orang kata, alah Abang Din,
takkan saya nak tinggalkan nombor telefon saya, nanti kena scam dan sebagainya. Tak salah tinggalkan nombor telefon, tak salah duduk, beli je lah roti, bawa balik dan sebagainya. Jadi akhirnya kepada kita juga. Tengok kita macam mana. Kita kena macam cakap, individu tu sendiri kena ambil maklum benda ni lah. Kena jaga kalau sama ada nak duduk ke sana ataupun nak beli bungkus je balik rumah. Okey. Kita sebenarnya cerita pasal PKPB ni satu topik yang sangat menarik yang saya rasa ramai nak tahu. Jadi kita kena kumpul lagi soalan-soalan netizen ni nak tanya Datuk ni, YB Datuk dengan kita. Tapi YB Datuk, kita nak berhenti rehat dulu. Lepas ni kita akan kembali lagi untuk cerita pasal PKPB ni. Jumpa selepas ni.